Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu, marilah kita sentiasa hanya memuji Allah, sentiasa hanya meminta pertolongan daripada Allah, sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan juga tak lupa kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan hawa nafsu kita dan juga keburukan tingkah laku kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayahnya, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu sebaliknya, barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutkanlah akan azab Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, orang yang berserah diri kepada Allah. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari jiwa yang satu, iaitu Adam. Dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, iaitu Hawa. Dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai, iaitu kita semua. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah, kerana kepada Allah lah kita saling meminta. Dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim antara kita. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian sentiasa berkata dengan perkataan yang benar. Oleh sebab ini, nescaya Allah akan mempermudahkan segala urusan kita, serta Allah akan mengampunkan dosa kita. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan, sebenar-benar perkataan hanyalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama hanyalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui juga bahawa seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan tanpa dalil. Dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama, ia merupakan perkara yang bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah
pasti akan menjerumus seseorang itu kepada kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di neraka Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada pagi yang mulia ini kita masih lagi diberikan kesempatan, kesihatan dan juga keinginan untuk kita meneruskan salah satu tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah, untuk meningkatkan takwa dan iman dengan kita mempelajari ilmu Allah. Walillahil hamd. Pembelajaran kita terkait dengan hadis berdasarkan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi, 40 himpunan hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Kita dapat teruskan lagi setelah kita telah bahas hadis yang pertama terkait dengan niat, terkait dengan ikhlas. Kemudian kita telah bahas walillahil hamd hadis yang kedua, umul hadis, hadis yang mencakupi semua yang terkait dalam agama Islam, rukun Islam. Kemudian kita dah bahas rukun iman, kemudian kita bahas al-ihsan, kemudian kita bahas tentang perkara-perkara yang terkait dengan hari kiamat untuk kita tingkatkan lagi semangat dan amal kita dalam beragama. Kemudian minggu lepas walillahil hamd kita dah selesai bahas hadis yang ketiga, iaitu hadis yang terkait dengan rukun Islam yang dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan kita telah bahas, kita telah belajar bahawa Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis yang ketiga ini terkait dengan rukun Islam bukan sekadar untuk mengulang apa yang terkait dengan rukun Islam. Kerana kita tahu bahawa hadis Jibril telah membahas ataupun soalan Jibril kepada Nabi SAW tentang al-Islam, dan Nabi SAW dah jawab terkait dengan rukun Islam. Jadi setelah hadis Jibril, sepatutnya Al-Imam An-Nawawi tak perlu bawakan lagi hadis Abdullah bin Umar, kerana pun membahas tajuk yang sama, iaitu rukun Islam. Akan tetapi pada hadis yang ketiga ini dia membawa satu yang istimewa terkait dengan rukun Islam, sehingga Al-Imam An-Nawawi membawakan lagi hadis ini setelah hadis Jibril. Apa keistimewaan itu tersebut? Apa yang menjadikan hadis Abdullah bin Umar terkait rukun Islam ini menjadi hadis yang lebih istimewa dengan hadis Jibril? Lafaz apa pada hadis tersebut yang menjadikan hadis ni istimewa? Bunia. Bunia dibina al-Islam, agama Islam, dengan 5 perkara yang asas. Kalimat inilah yang menjadikan Al-Imam An-Nawawi bawakan hadis ni. Jadi Islam diberi perumpamaan oleh Nabi SAW seakan bangunan yang kukuh, dan bangunan ini dibangun oleh 5 perkara yang asas, yang mana kalau 5 perkara ni tak ada ataupun kurang, maka bangunan tu akan jadi cacat ataupun mungkin boleh roboh. Jadi rukun Islam adalah tiang-tiang bagi bangunan tersebut. Oleh itu Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis ini setelah hadis Jibril. Ya, kita dah belajar terkait dengan rukun Islam, kemudian tingkatan yang lebih daripada Islam, iaitu iman. Kemudian kemuncak tingkatan sebagai seorang mukmin, iaitu muhsin. Tapi jangan kita lupa bahawa rukun Islam itu adalah asas agama yang harus kita pelajari dan amalkan. Okay, sebelum kita masuk hadis yang seterusnya, alangkah baiknya kita murajaah, ulang kaji hadis yang sebelumnya.
iaitu hadis Abdullah bin Umar. Okey. Abdullah bin Umar meriwayatkan daripada Nabi SAW secara langsung, yang didengar secara langsung daripada Nabi SAW melalui lafaz sami'tu. Aku langsung mendengar daripada Nabi SAW. Jadi riwayat hadis ini menunjukkan bahawa Abdullah bin Umar ketika dia mendapatkan hadis ni, dia berada di hadapan Nabi SAW. Dia bukan riwayat antara sahabat dan sahabat. Melalui lafaz sami'tu an-Nabi SAW yaqul. Kemudian Nabi SAW bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibina. Siapa yang membina? Allah, asy-syari', iaitu Allah. Islam dibina atas 5 perkara. Jadi apabila disebut bunya, bunya adalah perkataan untuk binaan, bukan untuk benda yang maknawi. Islam adalah benda yang maknawi, kita tak nampak betul. Tapi bangunan benda yang hissi, kita nampak ada batu, ada tingkap. Dan lafaz bunya sebenarnya adalah untuk perkara yang hissi, yang kita nampak. Tapi setelah perkataan bunya adalah perkataan Islam. Jadi di sini Nabi SAW nak bagi kita gambaran bahawa Islam adalah seakan seperti bangunan. Dan bangunannya ini terdiri dengan 5 perkara, ala khamsin. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Ataupun riwayat lain ada yang membawa syahadatu. Tapi ini tak jadi satu permasalahan lah. Ini lebih kepada bahasa. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini rukun yang pertama. Walaupun ia adalah 2 perkara yang berbeza, betul tak? Tetapi 2 perkara ini tidak mungkin dapat dipisahkan. Jikalau dipisahkan, maka tidak sempurnalah amal ibadah seorang hamba. Sebab itu ia menjadi satu rukun. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Asy-syahadah, persaksian. Bila kita sebut persaksian, maka ia akan membawa kepada 3 perkara, betul? Yang pertama apa? Al-ilmu wal yaqin. Setiap orang apabila dia nak beri kesaksian bab duniawi ataupun agama, kan, misalnya seseorang dipanggil untuk menjadi saksi di mahkamah. Jadi apabila dia menjadi saksi, pasti dia akan misalnya mahkamah bila nak panggil seorang saksi, bukan dia ambil orang yang tepi jalan yang tak tahu apa tiba jadi saksi, tak. Orang yang menjadi saksi tu mesti ada ilmu dan dia yakin dengan apa yang dia lihat ataupun dia tahu, betul? Itu dia maksudnya persaksian, asy-syahadah, al-ilmu wal yaqin. Kemudian bila kita sebut asy-syahadah, perlulah kita untuk lafazkan. Itu yang kedua. Setelah dia ada ilmu, dia tahu bahawa perkara ini benar dan dia yakin, kemudian dia kena lafazkan. Dia tak boleh simpan dalam hati. Kalau dia simpan dalam hati, itu cukup sekadar i'tiqad, keyakinan. Tapi bila sebut persaksian, dia kena ada lafaz. Kemudian yang ketiga, sebarkan, ajarkan dan kabarkan kepada orang lain. Kalau dia dah yakin dan dia dah tahu ilmu tersebut, kemudian dia lafazkan, tapi dia diam je, orang lain tak tahu bahawa dia yakin dengan benda tu, itu belum jadi satu persaksian. Kalau seorang saksi, misalnya satu kes, dia saksi, dia dah tahu dan dia boleh berkata-kata, tapi dia tak dipanggil di mahkamah, adakah dia seorang saksi? Tak. Dia dipanggil di mahkamah, kemudian diperintahkan untuk menyebutkan apa yang dia saksikan. Itulah asy-syahadah. Jadi rukun yang pertama, kita kena hadirkan kita yakin dan ilmu, kemudian kita kena lafazkan dengan lisan kita, kemudian kita kena beritahu orang lain bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada ilah melainkan Allah. Di sini ada 2 rukun. La ilaha, rukun yang pertama. Illallah, rukun yang kedua. La ilaha, rukun apa? An-nafyu, menafikan. Illallah, al-ithbat, mengisbatkan. Bila sebut rukun, dia mesti kena ada. Tidak ada salah satu, ia tidak menjadi. Misal kata orang hanya
ambil rukun an-nafyu saja, la ilaha, dia stop kat situ, tiada Tuhan, dia jadi apa? Golongan ateis, dia menidakkan Tuhan. Tapi kalau orang sebut illallah, hanya Allah, ya dia yakin ada Allah, tapi walaupun ada Allah, dia tidak menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Boleh faham? Jadi sebab tu ada dua rukun. Orang kufar Quraisy yang Nabi SAW dakwah selama 13 tahun di Mekah untuk sebut perkara ni, tapi mereka tidak mahu. Mereka kena nafikan semua bentuk Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, al-ilah, bukan ar-rab, al-ilah. Semua bentuk Tuhan-Tuhan yang mereka doa, mereka sembelih di hadapannya, mereka tawaf, mereka rasa takut, rasa cinta, itu semua dia kena buang. Dia hanya boleh simpan Tuhan yang benar, iaitu Allah, ma'budun haqqun. Kemudian kalimah ini juga mempunyai syarat-syaratnya. Ada berapa syarat-syaratnya? Ada 7. Dan saya anggap semua pelajar dah tulislah, tak perlu kita merajaah, takut ambil masa. Kemudian seterusnya dan kalimah la ilaha illallah ini adalah kemuncak untuk kita memahami apa itu al-ikhlas. Jadi kalimah la ilaha illallah adalah tauhid, iaitu ikhlas, dan kata lawannya adalah asyirk. Dan inilah dakwah yang dibawa oleh semua nabi, tidak terkecuali. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, sesungguhnya telah aku utus di setiap umat seorang utusan, rasulan. Apa kerja dia? Apa yang dia bawa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Kerja dia menyampaikan kepada manusia agar hanya beribadah, ani'budu, u'budu, hanya ibadah. Ini adalah juga sama perkataan dengan ilah. Hanya beribadah kepada Allah. Itu tauhid. Dan tidak cukup setakat tu, wajtanibut taghut, dan menjauhi syirik taghut. Baru lengkaplah iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Itu kesaksian kita yang kedua. Setelah kita bersaksi bahawa memang tiada Tuhan yang berhak kita sembah, yang berhak kita ibadahi, hanya melainkan Allah, kita harus bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad yang Allah utus adalah sebagai utusan Allah yang membawa agama ini. Apabila kita dah saksi bahawa Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah, maka setiap apa yang kita ingin persembahkan ilah tu, ibadah tu kepada Allah, kita tidak boleh lari, tidak boleh keluar daripada apa yang baginda Nabi Muhammad SAW tunjukkan. Itulah kesempurnaan dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah kita bersaksi bahawa semua yang kita nak beribadah, apabila yang dinamakan ibadah, maka ia haruslah melalui ataupun mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad. Kerana dia ada apa? Kerana Nabi Muhammad ni adalah Rasulullah. Dan lawannya adalah perkara yang tidak ada petunjuknya daripada Nabi SAW, iaitu al-bid'ah, yang setiap kali Nabi SAW ingin memberi tazkirah kepada para sahabat, Nabi akan beritahu, fa inna wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Nabi pesan, dan seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah perkara yang diada-adakan, iaitu perkara yang aku tak buat pun tiba korang buat. Itulah perkara yang paling buruk sekali. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan tanpa petunjuk aku adalah perkara bid'ah. Nabi SAW dah pesan kepada kita. Dan itulah syarat untuk kita diterima segala amal ibadah kita, iaitu al-ikhlas, dan yang kedua al-ittiba'. Kalau ada orang tanya, kita sebut kepada orang tu, okey, apa syarat untuk diterima satu ibadah? Ikhlas dan ittiba'. Dalil dia apa?
Tiba orang cakap, okey, dalil dia apa? Dalil yang paling mudah sekali 2 kalimah syahadah ni lah. Kan? Dalil yang paling mudah sekali 2 kalimah syahadah. Tak perlu kita bawa dalil surah Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullah, ataupun kita bawa surah Al-Imran in kuntum tuhibbunallah. Nak bawa sebagai tambahan, okey. Tapi kalau nak paling mudah sekali adalah dalil syahadah. Kita tanya dia, apa maksud syahadah, 2 kalimah syahadah? Apa maksud kau bersaksi bahawa Allah sebagai ilah yang disembah dan Nabi SAW sebagai utusan, iaitu ikhlas dan ittiba'. Kemudian rukun yang seterusnya, wa iqamis salah, dan mendirikan solat. Dan kalimat iqam ni membawa makna yang sangat besar. Daripada perkataan iqam je, kita dah tahu bahawa solat yang kita nak lakukan bukan sekadar kita tunaikan sahaja, tak. Kita perlu dirikan solat. Sebab tu kita ada bahas tentang khusyuk. Tingkat tertinggi solat yang paling sempurna iaitu solat yang khusyuk. Solat bagi seorang mukmin yang berjaya adalah solat yang khusyuk, yang sehingga dengan solat inilah menjadikan dia jauh daripada perkara keji dan mungkar, dan menyebabkan dia mendapat rahmat Allah, kemudian menjadi pewaris Al-Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lepas tu akhir ayat yang seterusnya surah Mukmin ayat 6 ke 5, Allah sebut mereka itulah orang-orang yang al-warithun, para pewaris. Waris apa? Alladzina yarithuna firdaus. Mereka adalah para pewaris syurga al-firdaus. Itulah makna kalimat iqam. Bukan adab, tapi iqamis salah. Tetapi sayangnya masyarakat kita, bahkan saya secara peribadi juga, tidak berusaha untuk mendirikan solat. Kita hanya seharian kita menjalankan saja ataupun menunaikan solat. Allah perintah, kita buat, dah settle. Tapi solat bukan cukup sekadar itu. Solat harus kita dirikan. Bila kita dirikan, ada syurutnya, ada rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, sehingga solat jadi daimun. Kemudian hafizun, jauh daripada sahun. Kan surah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzina yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Celakalah orang solatnya, bagi orang-orang yang solat. Dia solat tapi celaka. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim sahun. Sahun ni lebih kepada luar solat. Dia kata lawan bagi daimun. Manakala alladzina hum yura'un, itu dalam solat. Dia lebih kepada hafizun. Dia sahun ni solat tak tepat pada waktu, tak solat berjamaah bagi lelaki, uduk tidak sempurna, wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi orang yang ambil uduk tak basah tumitnya. Wail, awal-awal dah wail dah. Ambil uduk belum solat lagi, baru ambil uduk dah celaka. Sebab apa? Uduk pun tak sempurna. Dia basuh kaki ala kadar sehingga tumit dia tak basah. Wailun lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit yang tidak basah ketika wuduk, neraka, an-nar. Jadi mendirikan solat adalah solat yang betul-betul khusyuk. Dan kita dah bahas walillahil hamd apa makna khusyuk, iaitu khudu' wa tadhallul. Bila kita sebut khusyuk je, akal fikiran kita jangan pergi jauh, pergi 2 perkara je: rendah hati dan rasa hina. Bila sebut khusyuk, kita rendah hati dan kita rasa hina. Hadirkan 2 perasaan ni ketika kita nak solat. Betul, kita rendahkan hati kita walaupun kita ni PM, walaupun kita ni ketua keluarga, walaupun kita ni pengurusi Gulam Ad-Dakwah. Gurau Ustaz. Bila kita nak solat je, kita nak berhadapan dengan Allahu Akbar. Rendahkan hati. Kemudian tazallul, rasa kita ni hina, dan memang semua kita hina di hadapan Allah. Baru kita ada perasaan kita nak khusyuk. Kemudian berikutlah kita boleh amalkan 6 tips dalam kita nak khusyuk solat. Kemudian seterusnya wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat.
Dan iqamis salah ni merupakan ibadah badaniyah, ibadah yang hanya memerlukan badan sahaja. Manakala zakat seterusnya ibadatun maliyah, ibadah yang menggunakan harta. Kemudian wahajjil bait, dan menunaikan haji di Baitul Haram. Dan rukun yang seterusnya iaitu menunaikan haji memerlukan ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah. Dia perlu tubuh badan untuk pergi, untuk tawaf, untuk wukuf dan sebagainya, dan juga perlu duit. Kemudian wasaumi Ramadan. Saum Ramadan ni adalah ibadah badaniyah. Jadi hikmah dalam bermacamnya rukun-rukun Islam ini adalah sebagai bentuk ujian yang sempurna dari Maha Pencipta yang Al-Hakim. Dia tahu setiap hamba dia, ada orang dia boleh lulus bab solat tapi bab harta dia kedekut. Ada orang boleh lulus bab solat, bab harta, tapi bila dipanggil seruan Allah dia tak nak pergi. Ada orang boleh solat, boleh keluarkan zakat, boleh pergi umrah, tapi bila berpuasa dia tak boleh tinggalkan benda-benda yang dia suka dari segi makanan dan minuman. Jadi inilah bentuk bukti bahawa kita betul-betul beriman dengan Allah sebagai ilah. Kita buktikan dengan amal as-salih. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk hadis yang seterusnya. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang keempat terkait dengan, first kali kita akan ambil bab yang pertama terkait dengan penciptaan manusia. Okay, saya baca jap hadis biar saya dapat kita bahagikan kepada dua liqa insya-Allah. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. InsyaAllah hari ini kita sampai situ je. Yang seterusnya kita akan bahas pada minggu hadapan insyaAllah. Okay, tapi sebelum itu, siapa Abdullah bin Mas'ud? Siapakah Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis yang keempat ini? Okay, Abdullah bin Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Kunyah dia adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib, dan dia At-Tamimi. Moyang dia yang paling akhir dalam nasab dia adalah At-Tamim. Jadi Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib At-Tamimi Al-Huzali. At-Tamimi Al-Huzali. Okey, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang muhajirin. Ada riwayat mengatakan dia lahir di Mekah, ada riwayat mengatakan dia lahir di Taif. Okey, isteri Abdullah bin Mas'ud adalah Zainab bintu Abi Muawiyah, seorang sahabiat dan juga seorang perawi hadis. Zainab bintu Abi Muawiyah. Jadi kalau kita belajar hadis, mungkin kita akan dapatkan beberapa hadis daripada Zainab bintu Abi Muawiyah. Kalau kita terbaca riwayat hadis daripada Zainab bintu Abi Muawiyah, kita dah tahu ini adalah isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Okay, Abdullah bin Mas'ud kenapa tak termasuk Al-Arba'ah Al-Abadilah? 4 Abdul. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amru bin As. Kenapa dia tak termasuk Abdullah bin Mas'ud? Sebab dia senior sahabat. Dia minal as-sabiqin al-awwalin. Abdullah bin Mas'ud termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang terawal masuk Islam.
Diriwayatkan dia adalah orang yang ke-6 masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud adalah asy-syabiquna al-awwalun, orang-orang yang terawal masuk Islam, dan diriwayatkan dia adalah orang yang ke-6 masuk Islam. Bagaimana sejarah sirah ataupun peristiwa yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud masuk Islam? Okey, boleh buka apps hadis tu. Hadis riwayat Ahmad nombor 3417. 3417. Hadis ini sendiri diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Hadis riwayat Ahmad 3417. Dia mengisahkan bagaimana dia masuk Islam. Saya ringkaskan kisahnya. Nabi SAW bersama kekasihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sedang berjalan. Dan ketika itu Abdullah bin Mas'ud, kerja dia menjaga kambing. Orang panggil apa? Mengembala kambing. Abdullah bin Mas'ud ketika itu kerja dia mengembala kambing. Kemudian Nabi dan Abu Bakar ketika itu dia nak minum susu. Akhirnya dia pergilah dekat Abdullah bin Mas'ud dan dia berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, boleh kau datangkan kambing betina yang perawan, yang belum berkahwin. Bila belum berkahwin, secara logiknya kambing tu tak ada susu, kan? Dia bila dah mengandung, dah melahirkan, barulah kambing tu ada susu. Tapi Nabi SAW minta kambing yang tak ada, belum berkahwin. Akhirnya Nabi usap kambing tersebut, puting kambing itu, dan Nabi SAW perah sehingga keluarlah susu. Kemudian sebelum Nabi usap tu, Nabi ada baca, ada dalam hadis ni. Kemudian keluarlah susu dan Nabi SAW minum dan diberi kepada Abu Bakar dan juga diberi kepada Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud melihat satu benda yang ajaib ni, dia masuk Islam. Bahkan dia pergi kepada Nabi SAW dan dia berkata kepada Nabi SAW, ajarkan perkataan yang kau katakan kepada kambing tersebut. Akhirnya Nabi SAW berkata, yarhamukallah fa innaka ghulamun mu'allamun. Indahnya ketika tu Abdullah bin Mas'ud masih gulam, masih kita sebut dewasa lah. Tapi dalam ni dia tak tahu, saya tak tahu bila dia lahir. Dia tak tunjuk lahir. Lepas tu Nabi SAW, yarhamukallah ya gulam, semoga Allah merahmati engkau. Fa innaka ghulamun mu'allamun. Nabi doakan, sesungguhnya engkau akan menjadi seorang gulam yang diajar oleh Allah, mu'allam, yang mempunyai ilmu. Akhirnya doa Nabi SAW diijabahkan oleh Allah dan Abdullah bin Mas'ud menjadi salah satu ulama besar dalam Islam. Bahkan dia yang di antara yang meriwayatkan hadis, kan? Dia adalah seorang faqih, qadi dan lain sebagainya. Okay, kemudian Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijrah. Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijrah. Dan salah satu kelebihan Abdullah bin Mas'ud juga, dia tidak pernah tak ikut semua peperangan dengan Nabi SAW. Semua dia ikut. Bahkan futuhat Islam setelah wafatnya Nabi pun dia ikut. Syam, Iraq dan lain sebagainya, semua Abdullah bin Mas'ud ikut. Dia wafat pada tahun 32 Hijrah di Al-Madinah Al-Nabawiyah. Inilah sedikit sebanyak seorang sahabat yang kita akan belajar hadis yang diriwayatkan daripadanya, iaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Okay, kita masuk ke hadis insya-Allah. Okey, hadis yang keempat ini Al-Imam An-Nawawi menjadikan hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis ataupun kita sebut hadis Sadiqul Masduq, sebagai hadis yang keempat. Ada pembelajaran di sebalik itu. Setelah Al-Imam An-Nawawi bawakan hadis terkait niat pada hadis yang pertama, apa hikmah dia? Untuk kita jaga niat kita sebelum kita nak belajar. Kemudian hadis Jibril pada hadis yang kedua, untuk memberitahu inilah yang kita akan belajar seterusnya. Semua agama balik kepada hadis Jibril. Kemudian hadis Abdullah bin Umar terkait dengan rukun Islam, untuk menerangkan bahawa Islam asas dia yang paling utama adalah 5 perkara.
Kemudian yang kedua ni, yang keempat ni, hadis terkait dengan penciptaan, kemudian tentang seseorang yang beramal, amalan ahli syurga, tetapi sebelum dia mati, dia ditutup ataupun diberi oleh Allah su'al khatimah, penutup yang buruk. Dia melakukan amalan ahli neraka, sehingga disebabkan itu Allah masukkan ke dalam neraka. Begitu sebaliknya, orang yang melakukan amal ahli neraka, tapi di akhir hayatnya dikurniakan husnul khatimah dan menjadikan dia penghuni syurga. Keseluruhan hadis ini terkait dengan ikhlas, niat kita. Kemudian setelah hadis ni datanglah hadis Aisyah terkait dengan ittiba', kan? Man amila amalan laisa alaihi, sambung Afiq, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi hadis yang keempat ni dia terkait dengan ikhlas. Kemudian disempurnakan dengan hadis seterusnya, hadis Aisyah terkait dengan al-ittiba'. Okey. Bismillah. An Abi Abdurrahman, dari bapa Abdurrahman. Abdurrahman ni siapa? Anaknya Abdullah bin Mas'ud. Jadi kunyah dia Abi Abdurrahman. Misal macam ada seorang pelajar ustaz, namanya, kunyah dia Abu Muhammad. Jadi kita disunahkan untuk ada kunyah. Abu Adam, Ummu Adam, kan? Itu salah satu sunnah dan kita lakukan, kita kena ta'abbud. Aku buat ni kerana ini adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kita dapat pahala. Dan setiap, bahkan semua para sahabat mempunyai kunyah masing-masing. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dari bapanya Abdurrahman, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridai Abdullah. Jadi Mas'ud menunjukkan tak masuk Islam lagi daripada perkataan anhu ni. Tetapi diriwayatkan maknya Abdullah bin Mas'ud adalah seorang Islam, bahkan dia berhijrah ke Madinah. Berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, haddathana. Haddathana adalah dua perkataan. Yang pertama haddatha, haddatha plus na, kan? Haddatha maksudnya apa? Haddatha yuhaddithu. Hadis, maksud hadis apa? Hadis, perkataan. Jadi hadis adalah perkataan. Jadi haddatha berkata-kata ataupun menyampaikan ataupun beritahu. Haddatha yuhaddithu. Hadis ni ya Afiq an dirasatika al-yawm. Maksudnya apa? Afiq bagi tahu saya tentang apa yang awak belajar pada hari ini. Jadi haddatha telah memberitahu, na ni nahnu. Siapa yang haddatha? Siapa yang beritahu? Ini fi'il apa dulu? Fi'il madhi, kan? Siapa fa'il dia? Nabi SAW. Ni marfu'. Haddatha iaitu fa'il dia Nabi. Na ni siapa? Nahnu ni Abdullah bin Mas'ud. Jadi dari kalimat ini juga menunjukkan bahawa Abdullah bin Mas'ud dengar langsung daripada Nabi SAW. Okay, sami'tu, haddathana, akhbarana. Tapi kalau misalnya kata lafaz ni tak ada, misalnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah, tu ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia betul-betul dengar daripada Nabi, dan kemungkinan yang lain dia dengar daripada sahabat lain. Jadi sahabat dengan sahabat tak perlu sebut nama, sebab mereka semua udul, mereka semua adil. Tetapi bila sahabat tu dia sebut haddathana, dia nak menunjukkan aku ada ketika tu di majlis Nabi SAW. Haddathana rasulu. Jadi rasul adalah fa'il bagi fi'il haddatha. Boleh Jadi Rasul Nabi SAW yang memberitahu Abdullah bin Mas'ud sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud sebut lagi, wa huwa
sadiqul masduq. Dan dia adalah sadiq masduq. Dia ni siapa? La, Rasulullah. Kan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, telah kabar kepada aku Rasulullah, dan dia adalah orang yang sadiqul masduq. Tak, kita kena faham dulu. Huwa ni kembali kepada Nabi SAW. Baru kita tahu makna dia sadiqul masduq. Jadi huwa ni adalah Rasulullah. Dia macam ni, saya sebut, telah bagi tahu saya Zairi yang handsome. Yang handsome tu kembali kepada siapa? Zairi. Misal lah, Zairi dekat tempat lain, bukan Zairi kat Malaysia. Wa huwa sadiqul masduq, dan dia adalah sadiqul masduq. Ada dua sifat di sini yang Abdullah bin Mas'ud nak terangkan kat kita. Sadiq ini ala wazni fa'il, kan? Sama tak? Sadiq fa'il. Masduq ala wazni maf'ul. Masduqu maf'ulu. Okey, jadi sadiq ni isim fa'il, manakala masduq adalah isim maf'ul. Isim fa'il apa maksud dia? Pelaku, betul. Manakala maf'ul yang dilakukan, yang diperlakukan. Okay, apa maksud sadiq dulu? Daripada perkataan sadaqa yasduqu. Jujur. As-siddiq. Siddiq dia ada kalau as-siddiq dia ada tasydid. As-siddiq. Bila ada tasydid, dia daripada perkataan saddaqa yusaddiqu. Dia ada tambah ni tasydid. Tapi kalau ni tak ada tasydid, sadaqa je. Apa beza dia? Sadaqah ni benar, jujur. Kalau sadaqah yang membenarkan. Jadi as-siddiq ni yang membenarkan. Tapi sadiq yang benar, yang berkata benar, yang berkata jujur, iaitu Nabi SAW. Kemudian al-masduq yang dibenarkan, semaf'ul. Nabi adalah orang yang dibenarkan. Siapa yang benarkan Nabi? Allah. Jadi sadiq fima akhbara wa masduq fima ukhbira. Nabi SAW adalah orang yang jujur dalam setiap apa yang dikabarkan, dan dia orang yang dijujurkan, dibenarkan setiap apa yang dikabarkan. Saya ulang balik Nabi SAW merupakan orang yang jujur setiap apa yang dia kabarkan, dan dia juga orang yang dibenarkan, dicop sebagai seorang yang jujur setiap apa yang dikabarkan kepadanya. Boleh faham Okay, persoalannya, kenapa dalam hadis ni Abdullah bin Mas'ud bawakan sifat ni? Sebelum abang tanya, saya tanya dulu. Jadi abang kena jawab Kalau abang tanya, saya tak sempat tanya, saya jawab. Jadi apa hikmah dia? Dalam hadis ni khusus Abdullah bin Mas'ud bawakan wa huwa sadiqul masduq. Dan memang kita tahu Nabi SAW sadiqul masduq, kan? Apa dalilnya daripada Quran? Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat apa? Ayat Surah An-Najmu. Ayat Surah An-Najmu ayat 3. Ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi SAW tidaklah berkata-kata daripada hawa nafsunya, melainkan yang dia kata semua daripada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sebab itu Nabi SAW sadiqul masduq. Dan sebab itu bentuk kesempurnaan kita dalam bersyahadat
bahawa Nabi SAW merupakan Rasulullah ada 4 kan. Yang pertama sekali itu apa? At-tasdiqu fima akhbar. Kita membenarkan semua yang Nabi kabarkan. Wal amalu fima amar. Wal amalu fima amar, dan kita lakukan apa yang Nabi perintah, tinggalkan apa yang Nabi larang, dan tidak beribadah melainkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu bentuk kecintaan yang hakiki bagi Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Okey, balik pada soalan tadi, kenapa Abdullah bin Mas'ud bawakan Shadiqul Masduq dalam hadis ini? Kerana jawapannya adalah apa yang Abdullah bin Mas'ud nak beritahu orang tentang apa yang Nabi kabarkan kepada dia, iaitu benda yang ghaib, benda yang berada di dalam rahim seorang ibu, yang tak boleh nampak. Dan ketika itu tak adalah scan ke apa dan lain sebagainya. Sebab tu sebelum Abdullah bin Mas'ud nak sampaikan hadis yang agung ni terkait dengan penciptaan seorang hamba, seorang manusia, Abdullah bin Mas'ud nak tegaskan bahawa yang sampaikan kepada aku iaitu Nabi SAW, pengutus Allah, dan dia adalah Sadiq, yang jujur, dan Masduq, yang dicop oleh Allah sebagai orang yang jujur. Bagi orang lebih terima lagi, kan, penegasan lah. Dan sememangnya terkait dengan apa-apa yang dalam rahim tidak diketahui melainkan Allah sahaja. Dalil dia apa? Dalam Al-Quran, bahawa apa yang ada di dalam rahim adalah ilmu khusus yang Allah simpan untuk Allah sahaja. Allah tak bagi kepada makhluknya. Boleh buka surah Luqman. Surah Luqman ayat berapa? 15 Ayat 34. Surah Luqman. Ayuh. Surah Luqman ayat 34. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, baginya, hanya bagi dia, ilmu sa'ah, yang pertama. Allah sahaja yang tahu bila berlakunya hari kiamat. Dan ni kita dah bahas tentang hadis Jibril kan, bahawa ilmu sa'ah tu makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ni, langit dan bumi, malaikat Jibril dan juga Nabi SAW pun tak tahu. Jadi manusia macam kita ni nak tetapkan sekian dan sekian, apatah lagi lah, kerana ilmu sa'ah adalah ilmu khusus di sisi Allah sahaja. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah yang menurunkan hujan. Bukan sebab kita buat awan, bukan sebab kita panggil sokatak apa lain sebagainya, tak. Itu semua adalah akidah yang merosakkan seseorang. Kerana Allah dah beritahu, Allah sahaja yang menyebabkan hujan. Bukan sebab mendung, bukan sebab guruh, sebab Allah. Allah lah yang menurunkan hujan. Walaupun dah mendung, walaupun dah guruh, kalau Allah tak izinkan, tak mungkin hujan. Walaupun orang putih ni dah buat awan ciptaan dan lain sebagainya, kalau Allah tak izinkan hujan, tak mungkin dia hujan. Okey, ini yang kita nak tanamkan kepada anak-anak kita. Benda yang paling basic. Tapi dengan hujan ni lah banyak benda-benda yang dapat ganggu akidah kan. Bunyi katak lah, apa, bangau lagu, bangau lah dan sebagainya kan. Itu semua dapat merosak akidah anak kita. First kali dah fikir yang turunkan hujan, katak berbunyi, hujan mendung. Tak, kita kena tanamkan yang menurunkan hujan, ilmu khusus di sisi Allah adalah Allah sahaja yang tahu. Sebab tu dalam TV cakap apa? Ramalan kan, dia tak boleh cakap pasti akan hujan, hanya sebagai ramalan, kerana mereka adalah orang yang jahil. Dan ilmu berkait dengan cuaca ni hanya khusus di sisi Allah sahaja. Okey, wajhu dalalah bagi hadis Abdullah bin Mas'ud adalah wa ya'lamu ma fil arham. Dan sisi khusus, ilmu khusus di sisi Allah adalah Allah yang mengetahui apa yang berada di rahim seorang ibu, iaitu penciptaan makhluk lah yang berada di rahim seorang ibu. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan tidak tahulah seorang setiap jiwa apa yang akan terjadi pada besok hari, sebab Allah je yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan setiap jiwa tidak tahu di mana bumikah yang dia akan mati. Tak ada orang tahu pun melainkan hanya Allah. Kerana Allah, innallaha alimun khabir, Allah Maha mengetahui dan Maha khabir. Okey.
Surah Luqman ayat 34. Okey, jadi disebabkan yang Abdullah bin Mas'ud nak sampaikan kepada orang, kepada kita ni, yang kita baca hadis ni, adalah benda yang ghaib, hanya khusus di sisi Allah sahaja. Sebab tu dia bawakan Shadiqul Masduq. Okey, tapi persoalannya, kalau kita sebut ilmu yang ada dalam rahim seorang ibu adalah khusus bagi Allah, macam mana pula scan? Sekarang bahkan ada scan 3D kan, boleh tengok muka, boleh tahu jantan ke betina, lelaki ke wanita. Astagfirullahalazim, minta maaf. Boleh tahu bayi lelaki ataupun bayi perempuan. Itu macam mana? Allah kata wa ya'lamu ma fil arham, Allah je yang tahu dalam rahim. Maksudnya boleh tengok, dah tahu bang, ilmu tu. Ya, buat tu al-khalq lain pula. Ni sekarang kita cerita ilmu wa ya'lamu ma fil arham. Kalau wa yakhluqu ma fil arham, okeylah, memang kita tak mampu nak buat lah. Tapi Allah sebut dan Allah je yang tahu apa yang di rahim. Tapi sekarang kita boleh scan tiap minggu pula tu. Siap print lagi, tampal. Macam mana tu? Jawapannya ada dalam hadis ni. Okey, kita masuk kepada hadis. Jadi start daripada inna ni adalah sabda Nabi SAW, daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Rasul SAW, dan dialah Shadiqul Masduq, bersabda, inna, sesungguhnya. Nabi SAW tegaskan kat sini, ada penegasan takkid. Ahadakum, inna ahadakum, dalam hadis inna apa? Ahadakum kan? Ni salah ni khot dia. Inna ahadakum, sesungguhnya, ahad setiap, kum kalian. Sesungguhnya setiap kalian ni semua, kita semua, Nabi beritahu, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Yujma'u dari perkataan jama'ah yajma'u, kumpul. Bukan kumpul, dikumpulkan. Ni yujma', mabni ala majhul. Siapa yang kumpul? Allah Al-Khaliq. Yujma'u khalquhu, khalquhu penciptaannya. Hu ni kembali kepada siapa? Kepada kita lah, ahadakum. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya, iaitu kita semua. Yujma'u, dikumpulkan, khalquhu penciptaannya. Okey, yujma' khalquhu penciptaannya fi batni ummihi, di perut ibunya, iaitu di dalam rahim. Arba'ina yauman, 40 hari. Nutfatan, ada sebahagian kitab hadis tak ada nutfah kan? Ada. Nanti ada nutfah. Yang lain ada nutfah. Yang benarnya perkataan nutfah tak ada. Dalam hadis dengan lafaz ni, riwayat Bukhari dan Muslim, tak ada perkataan nutfah. Nutfah sebagai penerangan sahaja. Jadi dia kat sini je. Inna ahadakum, sesungguhnya setiap daripada kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya. Ni pun kembali kepada kita, ahad, arba'ina yauman, 40 hari. Apa yang dikumpulkan tu? Nutfah. Apa itu nutfah? Bukan darah. Okay, kita bahas nutfah. Okey, ni yang pertama tadi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kita bahas yang pertama dulu, tahapan yang pertama. Yujma' daripada perkataan al-jam'u, makna dia apa? Ad-damnu. Ad-damnu ni adalah kumpul. Ambil tu, ambil ni, jadikan satu. Itu maksud ad-damnu ataupun al-jam'u.
Jadi Nabi SAW cakap kita punya penciptaan ni dikumpulkan. Apa maksud dikumpulkan? Bila dikumpulkan mesti ada sesuatu perkara dengan sesuatu yang lain kemudian dikumpulkan. Betul tak? Okey. Dia adalah ad-damnu baina ma'ir rajuli wal mar'ati. Allah Subhanahu Wa Taala yang kumpulkan air bagi seorang lelaki dan air seorang wanita. Benda inilah yang yujma' khalquhu. Apa yang dikumpulkan adalah air daripada seorang lelaki dan juga air daripada seorang wanita di tempat mana? Di dalam batni ummihi, iaitu rahim. Dan ini yang dinamakan, airnya bercampurnya air seorang lelaki dan wanita dinamakan nutfah. Belum jadi darah, belum jadi daging lagi. Ini baru air yang berkumpul. Wa tusamma nutfatan wa mahalluhu rahim. Dan dinamakan dua air yang bertemu dan dikumpulkan oleh Allah ni adalah nutfah, dan tempatnya wa mahalluhu adalah di rahim seorang ibu. Itu yang dimasukkan yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yauman. Berapa lama nutfah ni duduk dalam rahim? 40 hari. Kemudian kemudian bila Nabi SAW sebut summa, jadi menunjukkan dia jadi nutfah dulu, baru dia jadi alaqah. Summa. Tapi kalau misalnya lah Nabi sebut wa kat sini, kita tak tahu. Kita kena bahas dalil yang lain yang nak membuktikan bahawa nutfah dulu baru alaqah. Kalau misalnya perkataan wa. Jadi summa di sini faedah dia apa? Menunjukkan memang nutfah jadi dulu baru alaqah. Summa kemudian yakunu, jadilah alaqatan. Nutfah ni jadi alaqatan. Segumpal? Bukan, belum lagi. Darah. Dari darah dulu. Daripada nutfah baru kita jadi alaqah mithla zalik. Seperti itu. Maksudnya apa mithla zalik? Mithla zalik ni maksud dia apa? Terjemahan tulis apa? Selama 40 hari juga. Mithla zalik sama seperti 40 yauman. Tapi ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan mithla zalik ni 40 hari. Ada yang mengatakan mithla zalik ni setelah 40 hari nutfah, hari yang seterusnya terus jadi alaqah. Bukan 40 hari. Nutfah 40 hari. Tapi alaqah tu terjadi setelah nutfah. Kemudian setelah nutfah, alaqah tu terjadi mudghah. Dia tak semestinya 40 hari. Sekejap, saya nak bagi dulu. Nanti kita bahas dia punya ta'rif. Mithla zalik ni dia membawa dua makna. Yang pertama, nutfah 40 hari, iaitu dikumpulkannya dua air antara lelaki dan wanita di dalam rahim selama 40 hari. Setelah hari yang ke-41 terjadilah alaqah, segumpal darah. Dan mithla zalik ni boleh jadi maksudnya 40 hari juga. Dan di kalangan ulama juga mengatakan maksudnya terjadi setelah itu. Okey, tak semestinya 40 hari. Tapi yang sahihnya adalah 40 hari. Yang lebih rajih. Okey, alaqah tu apa? Alaqah adalah alaqatun adalah qit'atun minad dam ghalidh. Alaqah merupakan sepihan daripada darah yang tebal. Sepihan dari darah yang tebal. Sepihan qit'atun ni menunjukkan benda tu tak banyak. Itu alaqah. Jadi daripada nutfah 40 hari kemudian akan jadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian setelah alaqatan yakunu thumma, Nabi sebut summa pula. Kemudian setelah jadi segumpal darah jadi yakunu mudghatan mithla dhalik, jadi segumpal daging 40 hari juga. Nutfah 40 hari, alaqah 40 hari,
mudghah 40 hari. Jadi berapa? 120 hari. Kalau di convert bulan jadi berapa bulan? 4 bulan. Sebab perkiraan ini membawa satu hukum dalam kita nak menentukan bayi itu, kita nak kena kuburkan, nak bagi nama dan lain sebagainya. Daripada hadis ni lah. Mana tahap bayi yang gugur, dia setelah 4 bulan, maka hukum dia berbeza. Sebelum 4 bulan, hukumnya juga berbeza. Okay, apa makna mudghatan? Mudghatan adalah qit'atun. Mudghatan adalah qit'atun minal lahmi, segumpal daging. Ni baru jadi daging. Setelah darah, maka dia jadi segumpal daging. Besar mana daging tu? Biqadri ma yamghuduhu al-insan. Asal kalimat mudghah ni daripada fi'il madagha yamdughu. Madagha yamdughu ni makna dia apa? Daging, bentuk daging yang boleh dimasukkan dalam mulut. Itulah mudghah. Mudghah adalah bentuk daging besar dia yang boleh masuk dalam mulut. Kalau besar tak boleh masuk dalam mulut kita, dia tak namakan mudghah. Boleh faham? Jadi kecil je. Mudghah ni macam mana bentuk dia? Bentuk dia macam daging yang boleh kita masuk dalam mulut dan kita kunyah. Kecil je. Dan mithla dhalik, mudghah ni berjalan selama 40 hari. Mana dia? Okey. Okey, boleh faham sampai sini? Jadi 40 hari nutfah. Nutfah tu apa? Dikumpulnya air daripada lelaki dan wanita di dalam rahim seorang ibu selama 40 hari. Kemudian setelah 40 hari terjadinya alaqah, segumpal darah. Dan segumpal darah ni berjalan selama 40 hari, kemudian jadilah mudghah, segumpal daging. Jadi last kali total dia adalah 120 hari kan? 4 bulan. Okey, semua ni tingkatan ni telah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Boleh buka surah Al-Hajj ayat berapa? Al-Hajj ayat 5. Surah Al-Hajj ayat 5. Surah Al-Hajj ayat 5. Tentang tingkatan penciptaan manusia. Okay, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibin minal ba'thi, jika kalian ragu-ragu bahawa kalian akan dibangkitkan, fa inna khalaqnakum min turab. Kenapa orang kafir ragu bahawa mereka akan dibangkitkan? Sebab dah hancur lebur dah. Takkan dah hancur lebur Allah boleh sambung balik tulang kita yang dah reput, muka dan tak ada muka, gigi pun dah tak ada, tiba-tiba jadi seperti bentuk asal. Itunya bodohnya orang kafir dalam memikir. Kemudian Allah nak tegaskan, kalau Allah yang menciptakan kita ni dengan kesempurnaan yang sempurna ni, apatah lagi benda yang dah ada rupa kemudian Allah buat balik, lagi mudah. Jadi di dalam ayat ni Allah nak tegaskan, fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya telah kami ciptakan kalian daripada tanah. Betul ke kita daripada tanah? Kita daripada tanah ke daripada nutfah? Tapi Allah sebut inna khalaqnakum min turab.
Nah, asal usul kita adalah daripada turab, iaitu Nabi Abu Nas, bapa kepada semua manusia, iaitu Adam alaihi salam. Kemudian thumma min nutfah, kemudian yang ni selain Adam lah, min nutfatin, daripada dua air lelaki dan wanita. Thumma min alaqatin, kemudian segumpal darah. Thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, kemudian kemudian dari segumpal daging yang tercipta dan yang tidak tercipta. Apa maknanya? Apa makna mudghatun mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah? Dua yang jadi, maknanya dia akan jadi bayi, kemudian dilahirkan, dan yang tak jadi, dia gugur. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Abbas, mukhallaqah, penciptaan yang sempurna. Hidung dia sempurna, mata dia sempurna. Ketika mana Allah tetapkan? Ketika dia mudghah lagi. Tapi ghairu mukhallaqah, dia mungkin tidak sempurna, ada kecacatan. Okay, cacat ni kita tak boleh nak elak, sebab time mudghah tu Allah dah takdirkan dah. Bila Allah dah takdirkan, maka kita kena terima. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi, dia sihat sehingga lahirlah seorang bayi. Yang kedua, ghairu mukhallaqah, dia gugur. Kemudian step yang seterusnya, linubayyina lakum, agar kami menerangkan kalian, bagi kalian. Setiap penciptaan ni adalah menunjukkan bukti kebesaran Allah, bukti kekuasaan Allah. Wa nuqirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur, ila akhir ayat. Ni Allah menceritakan kemudian setelah Allah dah cipta dengan sempurna, ada sebahagian orang yang Allah takdirkan dia lahir, kemudian dia hidup dengan umur yang panjang. Ada sebahagian orang yang Allah tarik nyawa dia ketika dia muda lagi. Itu semua adalah ilmu khusus bagi Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Okey, kemudian jadi surah Al-Hajj ayat 5 adalah penegasan bagi hadis ni, dalil. Okey, kemudian setelah jadi segumpal daging, setelah 120 hari berlalu, thumma yursalu ilaihil malak, kemudian yursalu, diutus, daripada perkataan arsala yursilu, tapi yang ni yursalu, dia perkataan arsala yursilu adalah mengutus. Arsala yursilu, dia mengutus. Tapi kalau yursalu, diutus, mabniun ala majhul. Dia tukar baris sin je. Kemudian sebab tu kalau kita misalnya hadis ni tak ada baris dan orang tu tak belajar bahasa Arab, dia tak boleh baca. Dia takut dia terubah yursilu. Bila dia sebut yursilu, siapa yang utus malaikat? Summa yursilu. Jadi bila dia sebut yursilu, seakan-akan dia kena kembali kepada orang yang sebelum ni. Faham tak? Tetapi dalam hadis ni yursalu, iaitu Allah. Summa yursalu ilaihi. Ilaihi ni apa? Dikirimkan kepadanya. Ila ni, ilaihi adalah dua perkataan, ila dan huwa. Kepadanya, hi ni kembali kepada nutfah ni, janin yang ada dalam perut rahim. Setelah 120 hari, maka Allah akan utus seorang malaikat kepada janin tersebut. Malak, seorang malaikat. Kemudian setelah dia jadi segumpal daging, maka Allah akan mengutus kepadanya al-malak, seorang malaikat. Untuk apa? Fayanfukhu fih ruh. Kerja dia, maka yanfukhu, meniupkan pada segumpal daging tersebut, fihi ar-ruh, ruh. Jadi setelah 120 hari, maka janin yang berada dalam perut kita dah hidup, dia dah ada ruh.
Sebab tu hukum fiqh dia, kalau misalnya kata seorang gugur setelah 120 hari, maka yang keluar tu dia perlu beri nama, dia perlu akikahkan, dia perlu mandikan, solatkan dan tanam di perkuburan Islam. Okey. Tapi kalau sebelum 120 hari, maka ia sebagai darah yang ghairu mukhallaqah, tidak tercipta. Okey? Boleh faham? Kemudian setelah malaikat ni meniupkan roh, kat sini dan diperintahkan untuk ditulisnya bagi 4 perkara kan. Sebab tu saya tegaskan lagi di atas ni summa. Yang ni summa, tapi sampai sini je menunjukkan tak semestinya dia tiup roh dulu baru dia tulis 4 kalimat. Boleh jadi malaikat tulis dulu 4 perkara ni baru malaikat tiupkan roh. Jadi soalan dia, mana dulu? Tiup roh dulu ke atau tulis 4 perkara ni dulu? Dalil dia? Sebab ni tak semestinya kau tiup roh dulu kan? Yang benarnya yang dulu adalah dituliskan 4 perkara dulu, baru ditiupkan roh. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari. Ada tak hadis dia? Okay, buka hadis riwayat Bukhari nombor 2962. 2962. Dalil menunjukkan bahawa malaikat tulis 4 perkara dulu baru malaikat tiupkan roh. 2962. Hadis riwayat Bukhari 2962. Kejap. Kejap, macam salah ni. Kejap, salah ni. Saya salah nombor. Sekejap kita apa, nanti saya cari lagi insya-Allah. Sebelum kita tutup majlis ni saya akan bahas tentang ni. Tapi yang pentingnya ada hadis dalam Bukhari yang menyatakan bahawa malaikat tulis dulu atas perintah Allah, kemudian baru dia tiupkan roh. Sebab tu dalam hadis ni dia tak sebut summa, tapi sebut Dan kalau maksudnya tu maksudnya dan, dalam kaedah bahasa Arab dia tak semestinya menunjukkan tartib. Okey. Okey, kemudian setelah sebelum ditiupkan roh, maka ditulislah bi arba'in kalimat, 4 perkara. Apa perkara tersebut? Yang pertama, bi katbi, ditulis. Okey, first kali dituliskan. Diperintahkan untuk tulis 4 perkara. Ditulis di mana? Lauhil Mahfuz. Lagi ada pendapat lain? Tak ada. Salah. Lauhil Mahfuz Allah dah tulis sebelum penciptaan langit dan bumi. Ni kalau yang ingat lagi perbahasan kita tentang qadar, dah ingat. Hadis ni terkait dengan Maratibul Qadar kan? Tingkatan-tingkatan qadar.
Qadar tu ada 5. Takdir tu ada 5. Takdir am, takdir umur, takdir setahun, takdir harian. Betul tak? Yang ni masuk takdir apa? Takdir umur. Jadi yang ditulis adalah di suhuf malaikat, di catatan para malaikat, bukan di lauhil mahfuz. Sebab tu ada dalam ada diriwayatkan salah satu doanya Umar bin Khattab, dia cakap apa? Ya Allah, jika engkau telah tulis bahawa aku termasuk syaqiyun, maka ubahlah supaya aku tergolong sa'idun. Umar tahu tak bahawa lauhil mahfuz tu tak terubah, tak boleh nak diubah? Tahu. Tapi Umar tahu juga bahawa yang tertulis 4 perkara ni adalah di suhuf malaikat, yang mungkin Allah yamhullah ma yasha wa yuthbit. Allah boleh padam dan Allah boleh tetapkan. Boleh tambah dan kurang. Okey. Tetapi segala penambahan dan perkurangan di suhuf malaikat ni, di catatan para malaikat, semua dah tertulis di lauhil mahfuz. Kembali kepada takdir am. Boleh Jadi 4 perkara yang tertulis bagi seseorang ni adalah takdir al-umuri, takdir sepanjang umur dia sampai ajal dia. Ni, ajalihi. 4 perkara. Yang pertama, rizqihi, rizki dia, ajalihi, ajal dia, amalihi, amal dia, dan dia celaka ataupun dia bahagia, syaqiyun au sa'idun. Dan semua dah jadi bahasa Melayu kan? Rizki dah jadi bahasa Melayu, ajal pun dah jadi bahasa Melayu, amal pun dah jadi bahasa Melayu. Cuma ni je lah, saya terjemah ni je lah. Syaqiyun ni celaka, sa'idun ni bahagia. Okey dah, jadi dah boleh faham lah hadis. Kalau dah faham, saya nak tanya, apa yang dimasukkan dengan rizki? Walaupun dah dimelayukan. Tadi saya sebut rizki semua dah faham. Kalau saya tanya, apa maksud rizki? Apa maksud rizki? Semua yang Allah kurniakan, takdirkan adalah rezeki. Baik yang buruk, boleh juga, boleh. Tapi perlu dikemaskan lagi. Afiq mungkin macam nak cakap sesuatu tu. Okey. Rezeki adalah, saya dah tulis dah. Okey ni. Ar-rizqu. Apa yang dimasukkan dengan ar-rizqu? Rizqu adalah ma yantafa'u bihin nas. Rizki adalah apa-apa ma yantafa'u bihin nas, apa-apa yang bermanfaat bagi seseorang manusia, seorang insan. Apa-apa yang bermanfaat bagi dia, itulah rezeki dia. Itulah dinamakan rezeki. Jadi apa-apa yang manfaat bagi seseorang terbahagi menjadi 2. Yang pertama, yaqumu bihil badan. Rezeki yang pertama adalah apa yang kita perolehi bagi tubuh badan kita. Rezeki maksudnya apa-apa yang memberi manfaat bagi seseorang, dan dia terbagi menjadi 2. Yang pertama, apa-apa yang terdiri dari tubuh badannya, yang dikurniakan oleh Allah. Dari apa tu? Seperti al-aklu, makanan, al-syarab, minuman, al-malabis, pakaian. Itu yang pertama. Jadi handphone ni rezeki ke tak? Rezeki. Rezeki dalam bentuk apa? Untuk kita punya tubuh badan kita lah. Pakaian, handphone, botol air dan lain sebagainya, beg. Yang kedua, yaqumu bihil din. Yaqumu bihid din. Dan apa-apa yang terdiri dari sisi agama seseorang tersebut pun dinamakan rezeki. Pada pagi hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah untuk belajar hadis ni. Itu rezeki. Jadi bila kita dapat sesuatu rezeki yang baik, kita kena buat apa? Bersyukur. Bersyukur maknanya apa? Apa makna syukur? Adakah sebut Alhamdulillah, lepas tu dah? Makna syukur adalah
taat. Taat kepada yang pemberi syukur, pemberi rezeki tersebut. Ta'atun limun'im. Okey, jadi rezeki yang pertama yang kita dapat rasai dengan tubuh badan kita. Kemudian rezeki yang kedua adalah dari sisi agama, berupa ilmu, amal soleh. Kembali kepada suratul Asr. Orang-orang yang tidak rugi adalah orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah, iaitu dia beriman. Dan bagaimana dia nak beriman kalau dia tak berilmu? Jadi dia berilmu. Jadi hari ini kita dapat menuntut ilmu untuk tingkatkan lagi iman. Kita diberikan rezeki oleh Allah dan kita tidak tergolong golongan yang khasir, rugi. Kemudian setelah dia beriman, dia mengaku, setelah dia berilmu tentang Allah dan dia mengaku bahawa Allah lah sebagai pencipta, sebagai yang berhak disembah, mempunyai nama-nama yang indah, dia kena buktikan keimanannya dengan wa'amalus salihat. Dia beramal soleh. Allah perintah untuk solat, iqamis solat, dia solat dengan benar-benar solat. Solat yang sehingga dapat mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Dia buat, Allah suruh keluarkan zakat, dia keluarkan zakat. Allah suruh berbaik kepada orang tua, dia berbaik kepada orang tua, dan lain sebagainya lah bentuk amal soleh. Kemudian tak cukup setakat tu, tanggungjawab kita untuk jadi orang yang tak rugi. Watawasau bil haq, berdakwah. Okey. Kadang dah 10 tahun, 20 tahun belajar, tapi jiran sendiri pun tak pernah berbual, tak pernah amal ma'ruf. Jangan jiran, kadang anak sendiri pun masih tak pakai tudung, masih buka aurat dan lain sebagainya. Dan ini semua adalah apabila kita dapat lakukan berilmu, kita dapat menuntut ilmu untuk meningkatkan iman, kemudian kita dapat laksanakan semua yang kita pelajari, kemudian kita dapat sampaikan dan kita sabar dalam melakukan semua perkara ni, kita tergolong daripada orang yang beruntung. Faqad faza fawzan azimah. Okey, kemudian yang seterusnya, rizquhu wa rizqihi wa ajalihi. Ajal kan pun dah jadi bahasa Melayu. Ajal, apa makna dia? Ajal, dah sampai ajal. Maksudnya apa tu? Dah sampai tempoh, dah sampai waktu. Expired date dah. Okey, al-ajalu maksudnya apa? Muddatu baqa'il abdi fid dunya. Tempoh baqa' dia ni, tempoh tinggalnya seorang hamba di dunia. Itulah ajal. Tempoh dia 50 tahun, itulah ajal dia 50 tahun untuk dia duduk dekat dunia ni. Dan ini telah tertulis sebelum kita jadi bayi lagi. Kita masih mudrah tu, Allah dah catat benda ni. Dan ajal ni adalah ilmu khusus bagi Allah. Kadang di suhuf malaikat dah tertulis ajal fulan 50 tahun. Tapi dia tak tahu di Lauhil Mahfuz sebenarnya umur dia 60 tahun. Betul tak? Mungkin atas asbab dia mengeratkan silaturahim, dia berdoa kepada Allah, akhirnya Allah panjangkan umur dia, Allah ubah di suhuf malaikat tu dia jadi 60 tahun. Jadi ajal ni adalah ilmu khusus di sisi Allah sahaja. Tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Okey, dapat bezakan. Kadang kita bila sebut ajal tidak akan berkurang, tidak akan bertambah, tiba datang hadis melakukan sekian amal soleh akan dipanjangkan ajalnya, orang dah pening. Tapi di situ ada pecahan dia, ada penerangan dia. Semua dah faham insya-Allah? Okay, siapa boleh terangkan? Kalau ada orang tanya, ajal tu dah ditetap dalam surah Al-Munafiqun ayat 11. Tidak akan beranjak lebih ataupun kurang ajal seseorang. Kalau Allah sebut umur dia 28 tahun, pada pukul 10.30 pagi hari Khamis dia meninggal lah. Tak mungkin 10.31, 10.32. Dan bila Allah sebut pukul 10.30, maka 10.30 lah, tak mungkin pukul 10. Tapi Nabi SAW sebut, bila kita lakukan amal soleh, misalnya seperti sambung silaturahim, maka kita akan dipanjangkan umur. Doa boleh ubah umur kita. Itu macam mana? Ya. Apa yang ada catatan yang subuh ada malaikat. Ya. Itulah boleh diubah. Maksudnya mungkin
yang di lauhul mahfuz memang kita tidak tahu. Kita tahu 60. So di yang suruh malaikat ni mungkin tertulis 50. Tapi disebabkan amal-amal yang dibuat tu. Ya, betul. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey, lepas ni akak boleh ganti saya lah, insya-Allah. Alhamdulillah, jawapan yang tuntas. Jadi takdir tu ataupun perkara yang telah ditulis ada tahap-tahapannya. Yang pertama yang tak akan berubah yang dimasukkan oleh ayat adalah yang di Lauhil Mahfuz. Tetapi yang dimasukkan oleh hadis apa yang ada di para malaikat. Dikuatkan lagi dengan hadis ni. Kan? Setelah orang tu terjadi mudrah baru dituliskan takdir-takdirnya kan. Jadi apa yang Allah sebut 50,000 tahun sebelum cipta langit dan bumi, Allah tulis apa? Kalau baru dari mudrah ditulis. Jadi ada pecahan di situ. Yang ditulis pada kejadian mudrah ni adalah di sisi malaikat. Yang ditulis sebelum diciptakan langit dan bumi adalah di sisi Allah, iaitu Lauhul Mahfuz. Jadi tak ada pencegahan di situ. Kadang orang-orang ahlu bid'ah ni bila dia nak sesatkan orang, dia akan bawa satu hadis dengan hadis seakan-akan luaran yang pencegahan. Bila dah bercanggah, akal dia tak terima, dia tolak. Itu rumusan dia. Sedangkan dia tak tahu akal dia tak sampai lagi ilmu tu. Okay, jadi kita ahlu sunnah wal jamaah, kita al-jam'u bainal adillah. Kita sentiasa campurkan. Kita kena balancekan semua dalil. Kita boleh ambil satu dalil, lepas tu kita beramal je tak. Kita kena tengok dalil tersebut dikuatkan dengan dalil ni, diterangkan dengan dalil ni. Itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam beragama. Okay, setelah ajal. Okay, kenapa rezeki dulu baru ajal? Bila rezeki dah habis, barulah datang ajal. Boleh tengok hadis Ibnu Majah 2135. Tengok ni betul ke tak betul. InsyaAllah betul ni. Hadis Ibnu Majah 2135. Betul. Yang atas sekali. Hadis Ibnu Majah 2135. Nabi SAW pesan kat kita, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab, dan carilah benda yang halal kat dunia ni. Jangan babitkan pencarian kita dengan benda yang syubhah, benda riba, yang ada gharar dan lain sebagainya. Sebab apa? Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya setiap jiwa tu dia tak akan mati melainkan telah sempurnalah rezeki dia. Jadi rugilah orang yang cari rezeki kat dunia ni, dia campur baurkan yang halal dan haram. Rugilah orang yang sanggup cari nafkah dunia ni, yang haram pun dia kebas, yang halal pun dia kebas. Rugi lah. Sebab Allah dah sebut, setiap nyawa tu dia tak akan mati melainkan Allah dah bagi rezeki dia. Jadi buat apa kita nak cari yang haram? Kita cari yang halal. Kalau misalnya kata tidak dapat, itu bukan rezeki kita. Jikalau kita dapat, itulah rezeki kita yang Allah akan bagi sebelum Allah jemput ajal kita. Boleh faham insya-Allah? Kemudian yang seterusnya, wa amalihi, rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Dan setiap perbuatan amal dia pun Allah dah tulis. Okay, apa yang masuk dengan amal? Ma yaktasibuhu al-abdu minal amal. Amal yang dimasukkan dalam hadis ni adalah apa-apa yang dilakukan oleh seorang hamba daripada bentuk amal. Dan amal ada 3. Amal ada 3. Yang pertama, al-qawliyah, percakapan, itu pun dikategorikan sebagai amal. Amal lidah kita. Fi'liyah, amal perbuatan, tubuh badan. Dan qalbiyah, amalan hati. Dan semua ini telah dicatat. Dan semua ini akan diminta pertanggungjawabkan. Amal mulut, amal lidah ni akan diminta pertanggungjawabkan. Dalil dia apa? Surah Qaf ayat 18. Tubuh badan pula pun juga akan diminta pertanggungjawabkan. Dalil dia apa? Al-Zalzalah ayat 7. Amalan hati kita pun akan diminta pertanggungjawabkan. Dalil dia apa? Surah Al-Isra ayat 36.
Okay, boleh faham? InsyaAllah. Jadi 4 perkara tu apa? First kali rezeki dia, kemudian ajalnya, kemudian setiap amal perbuatan dia. Yang terakhir, syaqiyun au sa'idun. Dia celaka ataupun dia bahagia. Maksudnya apa? Adakah dia penghuni syurga, penghuni neraka ataupun dia penghuni syurga. Itu pun dah ditulis. Itu maksud daripada hadis ini. Boleh buka surah Hud ayat 105 sampai 108. Di situ Allah menerangkan orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang Allah masukkan ke dalam api neraka. Kemudian orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang Allah kategorikan sebagai penghuni syurga. Okey, persoalannya kalau Allah dah tulis 4 perkara ni, apatah lagi yang dah masuk neraka pun Allah dah tulis, yang masuk syurga pun Allah tulis, buat apa kita beramal? Kita balik kepada perbahasan takdir. Siapa boleh jawab? Afiq. Kenapa nak ikut kelas setiap hari kalau Allah dah tentukan Afiq masuk syurga pun? Baik main game je. Contohlah, bukan Afiq ni, Afiq lain. Kenapa kita nak beramal? Sebab kita tak tahu. Betul, jawapan yang paling tepat sekali. Syaqiyun au sa'idun, yang tahu hanya Allah. Itulah bentuk kesempurnaan bagi Tuhan Rabbul Alamin. Dah tahu apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang telah terjadi. Itulah kesempurnaan ilmu Allah. Tapi masalahnya, kalau kita nak sebut kita dah ditakdirkan masuk sekian dan sekian, kita yakin ke? Jadi pembuktian dia, kalau kita nak tergolong daripada sa'id, beramal soleh, i'malu, beramallah dan beramallah. Tapi kalau kita dah yakin kita tergolong daripada syaqi, tak payah beramal lah. Faham maksudnya? Cantik tak Islam ni? Allah dah beritahu, Allah dah tentukan orang yang sengsara, dan orang yang sengsara dimasukkan neraka ni adalah orang yang tak beramal soleh. Kan? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi sesama manusia, bersedekah, senyum, berbuat baik, wattaqa dan bertakwa antara dia dengan Allah, wasaddaqa bil husna dan membenarkan akhirat iaitu syurga, maka Allah akan memudahkan dia untuk beramal. Itu tanda dia untuk dimasukkan al-husna. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang bakhil di antara manusia, wastaghna dan dia tak nak keluarkan hak-hak dia kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna dan dia tak yakin, bahkan dia dustakan al-husna, akhirat, maka fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan mudahkan dia untuk membuat perkara yang menyebabkan dia masuk neraka. Jadi kita dah dapat dah jawapan untuk ujian kita ke akhirat nanti. Apa dia? Jawapan dia, bila kita beramal soleh, kita sa'id lah. Tapi bila kita tak beramal soleh, kita termasuk golongan syaqi. Dan ini semua bukan paksaan. Ini semua adalah pilihan. Ada tak orang paksa kita datang pada pagi ni? Tak ada. Kadang ajak boleh lah, tapi tak paksa. Walaupun kita ajak, dia tak nak ikut, tetap boleh tak nak ikut. Ada tak orang paksa untuk kita tak boleh datang kelas? Afiq Adam. Adam kena paksa datang sini. Ke Adam pilih untuk datang sini? Adam pilih untuk datang sini. Ini adalah pilihan. Tetapi bentuk kesempurnaan ilmu Allah, Allah dah tahulah pilihan Adam pada pagi ini. Faham tak? Dan pilihan Adam ini akan menyebabkan Adam tergolong daripada sa'id. Jadi tak ada apa-apa pertembungan pun bahawa Allah dah tahu benda ni dan kita nak beramal ke tak beramal. Okey, boleh insya-Allah. Mungkin cukup setakat ni lah. Nanti kita akan sambung seterusnya pada minggu hadapan. Wallahu taala alam. Okey, tadi kita sebut Imam An-Nawawi bawakan hadis ni, dia lebih terkait kepada ikhlas kan? Sebab setelah ni hadis Aisyah terkait dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Persoalan dia, apa kaitan benda ni dengan ikhlas? Penciptaan ni. Jawapan dia yang setelah dia tu. Minggu depan kita jumpa insya-Allah. Jadi mukaddimah ni nak bagi kita yakinkan lagi supaya kita lebih ikhlas kepada Allah.
Boleh faham tak? Penciptaan yang Allah dah cipta daripada nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian ditulis 4 perkara, kemudian ditiupkan roh. Itu menunjukkan ilmu Allah. Menunjukkan Allah dah bagi tahu dah, orang yang taat kepada aku, yang ikhlas, dah bocor sikit lah, dia akan tergolong sa'id. Siapa yang tak ikhlas, walaupun zahir perbuatan dia baik, walaupun perbuatan dia adalah perbuatan yang penduduk syurga, tapi Allah mahu tahu apa yang ada dalam isi hatinya. Akhirnya Allah akan tunjuk di akhir hayat dia, dia tergolong daripada golongan penghuni neraka, wa na'udzubillah. Okay, jadi sebenarnya kesimpulan, ada sebahagian ulama pun menyatakan hadis ni lebih kepada orang-orang munafik. Tapi sebelum kita nak masuk bahagian yang seterusnya tu, wa inna lafaz dia, fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'mala bi amalil jannah tu kan, kita kena faham dengan konsep yang atas ni dulu. Okey, jadi dia ada kesinambungan antara dua ni. Boleh faham insya-Allah? Boleh juga. Jadi untuk kita lebih hadirkan perasaan ikhlas bahawa kita buat ni semua kerana Allah. Sebab kadang benda yang kita nampak zahir, misalnya seorang wanita yang mengandung, kita nampakkan dia mengandung, tapi isi dalam perut dia tu, yang lelaki ni kita tahu tak rezeki dia akan bakal jadi datuk. Kita tak tahu. Baby ni, bayi ni, dia mati bila, kita tak tahu. Dia jadi ahli penghuni neraka ataupun penghuni syurga pun kita tak tahu. Yang hanya tahu adalah Allah. Jadi layak ke aku tak taat dengan Allah? Layak ke aku buat amal soleh tapi tak ikhlas? Boleh faham maksud dia? Dan ini juga jawapan bagi yang tadi saya tanya first tu. Kalaulah Allah wa ya'lamu ma fil arham, ilmu dalam rahim ni hanya khusus di sisi Allah, tapi bagaimana dengan scan dan sebagainya? Kalau kita scan bayi tu, kita tak tahu, oh ajal dia, oh rezeki dia, oh amal dia, oh dia rupanya penghuni syurga. Tak. Jadi ilmu tu sebenarnya wa ya'lamu ma fil arham, 4 perkara ni. Okey? Kita mungkin tahulah muka dia, kita tahulah dia punya jantina, tapi kita tahu tak bayi ni kelak akan jadi orang yang kaya, ajal dia mungkin hidup 100 tahun. Kita tak tahu. Doktor pakar mana pun, teknologi tinggi mana pun, pasti tak tahu. Sebab apa? Itu adalah ilmu yang khusus di sisi Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Okey, wallahu taala alam. Mungkin cukup sekadar ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi bahagian seterusnya pada minggu hadapan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه